Tafsir fi Zilalil Quran diterjemah oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Baqarah, pentafsiran ayat-ayat 47 hingga ayat 54. Marilah kita kembali semula kepada seruan Al-Quran yang menyeru Bani Israel dan mengingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada mereka, di samping menakutkan mereka dengan hari kiamat yang ngeri secara umum sebelum diperincikannya. Wahai Bani Israel, kenangilah segala nikmat yang telah aku kurniakan kepada kamu, dan kenangilah bahawa aku telah melebihi kamu ke atas sekalian umat. Ayat 47. Dan peliharakanlah diri kamu dari azab hari yang tiada seorang pun dapat membela sesuatu kesalahan orang lain, dan tidak pula diterima sebarang syafaat dan tebusan darinya, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Ayat 48. Maksud Bani Israel dilebihkan di atas sekalian umat yang lain. Nikmat kelebihan Bani Israel di atas sekalian umat yang lain itu adalah terhad pada zaman mereka dipilih menjadi khalifah sahaja. Tetapi setelah mereka melanggar perintah-perintah Allah, mendarhagai para anbiya mereka, mengkufuri nikmat-nikmat, meninggalkan tanggungjawab mereka dan mengabaikan perjanjian Allah, maka Allah telah mengumumkan hukumannya terhadap mereka. Ianya hukuman laknat, kemurkaan, kehinaan dan kemiskinan, juga hukuman pengasingan dan pembuangan negeri. Allah telah melaksanakan janji azab terhadap mereka. Allah mengingatkan mereka dengan kelebihan mereka di atas umat-umat yang lain itu dengan tujuan supaya mereka mengenangkan limpah kurnia Allah kepada mereka dan mengenangkan janji mereka dengan Allah. Juga bertujuan untuk menggalakkan mereka mengambil peluang yang terbuka dalam dakwah Islamiah ini, agar mereka mengambil peluang kembali kepada angkatan keimanan dan kembali kepada perjanjian dengan Allah, sebagai mensyukuri nikmat kelebihan yang dikurniakan Allah kepada datuk nenek mereka, dan sebagai menzahirkan keinginan untuk kembali kepada kedudukan yang dimuliakan Allah yang dicapai oleh orang-orang yang beriman. Di samping galakan mendapatkan limpah kurnia dan nikmat Allah, Al-Quran mengancam mereka dengan hari kiamat yang diterangkan sifatnya seperti berikut. Tiada seorang pun dapat membela sesuatu kesalahan dari orang yang lain. Tanggungjawab pada hari ini ialah tanggungjawab individu, dan kiraan pada hari ini ialah kiraan peribadi, iaitu setiap orang bertanggungjawab terhadap dirinya masing-masing, dan tiada sesuatu pun yang dapat membela sesuatu kesalahan orang yang lain. Inilah dasar Islam yang besar, iaitu dasar tanggungjawab individu yang ditegakkan di atas keputusan, kemahuan dan pemikiran seseorang. Juga ditegakkan di atas dasar keadilan yang mutlak dari Allah. Inilah sebaik-baik dasar yang membuat seseorang itu merasa mempunyai kehormatan diri dan merangsangkan kesedaran dan kewaspadaan pada setiap masa di dalam hati nuraninya. Kedua-duanya merupakan salah satu dari faktor-faktor pendidikan, di samping merupakan nilai-nilai insaniah yang ditokok pada nilai-nilai manusia yang lain yang diberikan Islam kepadanya, dan tidak pula diterima sebarang syafaat dan tebusan. Pada hari itu, tiada syafaat yang berguna kepada sesiapa yang tidak membawa keimanan dan amalan yang soleh, dan tiada sebarang tebusan yang diterima untuk melepaskan dari dosa dan maksiatnya.
dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Penghujung ayat 48. Ya, ini tiada penolong yang dapat melindungi mereka dari hukuman Allah dan dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah. Di sini diungkapkan dengan sirah jamak, iaitu mereka, kerana memandang kepada kumpulan manusia yang tidak boleh membela kesalahan terhadap satu sama lain dan tidak boleh diterima sebarang syafaat dan tebusan. Dalam ayat ini, Al-Quran beralih dari sirah kitab, iaitu kamu, di permulaan ayat kepada sirah ghaibah, mereka, pada akhir hayat dengan tujuan supaya ia mencakupkan semua golongan manusia. Dasar ini adalah mencakup orang-orang yang ditujukan perkataan ini secara langsung kepada mereka dan orang-orang yang tidak ditujukan perkataan ini dari semua golongan manusia. Pentafsiran ayat-ayat 49 hingga ayat 54. Selepas itu, ayat-ayat yang berikut memperincikan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada kaum Yahudi dan bagaimana mereka menyambut nikmat-nikmat itu. Bagaimana mereka ingkar, kufur dan menyeleweng dari jalan Allah. Yang paling utama dari nikmat-nikmat itu ialah nikmat keselamatan mereka dari kuncu-kuncu Fir'aun dan dari azab penindasan yang besar. Dan kenangilah ketika kami selamatkan kamu dari kuncu-kuncu Fir'aun yang sentiasa menindas kamu dengan kesiksaan yang kejam. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan anak-anak perempuan kamu sahaja yang hidup. Dan dalam peristiwa itu terdapat ujian yang amat besar dari Tuhan kamu. Dan kenangilah ketika kami belahkan lautan kerana kamu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan kuncu-kuncu Fir'aun, sedangkan kamu sendiri melihat peristiwa itu. Ayat 49 dan ayat 50. Ayat ini mengembalikan semula dalam khayalan mereka dan menghidupkan semula dalam perasaan mereka gambaran penderitaan mereka selaku anak-anak cucu kaum Bani Israel zaman purba, dan menggambarkan di hadapan mereka pemandangan keselamatan di samping menggambarkan pemandangan azab penderitaan. Allah berfirman kepada mereka, kenangilah ketika kami menyelamatkan kamu dari kuncu-kuncu Fir'aun, ketika mereka berterusan menindas kamu. Kata-kata yasumunakum berasal dari Salam al-Maqsa'id. Ini dia melepaskan ternakan itu sentiasa memakan rumput. Ini menggambarkan seolah-olah azab penindasan itu merupakan makanan yang berterusan yang dihidangkan kepada mereka. Kemudian Allah menyebut salah satu bentuk dari azab-azab penindasan itu, iaitu penindasan Fir'aun membunuh anak-anak lelaki mereka dan hanya membiarkan anak-anak perempuan mereka sahaja yang hidup dengan tujuan untuk melemahkan kekuatan Bani Israel dan memberatkan bebanan kehidupan mereka. Dan sebelum ditanyakan pemandangan keselamatan, diiringkan pula dengan sebuah pertanyaan bahawa penderitaan azab penindasan itu merupakan satu ujian yang amat besar dari Tuhan mereka untuk menerapkan dalam hati mereka dan hati setiap orang yang menghadapi kesusahan bahawa kesusahan yang dialami manusia itu adalah satu ujian dan dugaan dari Allah. Dan orang yang menyedari hakikat ini akan memperolehi faedah-faedah dari kesusahan itu dan dapat mengambil pengajaran dari ujian itu. Sebalik kesusahan dan ujian itu, ia mendapat teladan-teladan apabila dia sedar kerana kesusahan itu tidak berlalu percuma sahaja. Apabila seseorang itu menyedari bahawa dia sedang menempuh masa ujian
yang akan membawa faedah kepadanya jika dia pandai mengambil pengajaran darinya. Suatu kesusahan itu dirasa ringan oleh seseorang apabila dia hidup dengan pemikiran ini, dan apabila dia dapat menyimpan hasil-hasil dari penderitaannya pedih itu untuk bekalan dunia, iaitu dalam bentuk pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan, kesabaran dan ketahanan, dan untuk bekalan akhirat, iaitu dalam bentuk mencari pahala di sisi Allah dengan penderitaan itu, merendah diri dengan berserah kepada Allah, menunggu kelepasan dari Allah dan tidak berputus asa dari rahmat-Nya. Itulah maksud komentar ayat berikut. Dan dalam peristiwa itu terdapat ujian yang amat besar dari Tuhan kamu, ayat 49. Selesai dari kesimpulan ini datang pula pemandangan keselamatan selepas ditayangkan pemandangan azab penindasan. Dan kenangilah ketika kami belahkan lautan kerana kamu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan kunci-kunci Fir'aun sedangkan kamu sendiri melihat peristiwa itu. Ayat 50. Kisah keselamatan Bani Israel ini telah diceritakan di antara perinci dalam surah-surah Makkiyah yang diturunkan sebelum ini. Tetapi di sini ia hanya disebut sebagai suatu peringatan sahaja kepada kaum Yahudi yang mengetahui kisah ini, sama ada dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah atau dari kitab-kitab dan cerita-cerita mereka yang tersimpan. Ia hanya mengingatkan kisah itu kepada mereka dalam bentuk satu pemandangan supaya mereka mengenangkan kembali dan menginsafinya. Mereka seolah-olah sedang melihat sendiri pembelahan laut itu dan keselamatan Bani Israel di bawah pimpinan Musa alaihissalam. Ciri menghidupkan kenangan dan keinsafan ini merupakan salah satu dari ciri-ciri pengungkapan Al-Quran yang amat mengagumkan. Ayat-ayat berikut maju terus bersama angkatan Bani Israel selepas mereka keluar dengan selamat dari negeri Mesir. Dan kenangilah ketika kami berjanji dengan Musa selama 40 malam, kemudian sepeninggalannya kamu menyembah patung anak lembu dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kamu supaya kamu bersyukur. Dan kenangilah ketika kami kurniakan kepada Musa kitab Taurat dan kitab yang membezakan di antara kebenaran dan kepalsuan supaya kamu mendapat hidayah. Dan kenangilah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri kerana perbuatan kamu menyembah patung anak lembu. Oleh itu taubatlah pada Allah pencipta kamu dan bunuhlah sendiri orang-orang yang bersalah dari kamu. Tindakan itu lebih baik kepada kamu di sisi Allah pencipta kamu. Lalu Allah menerima taubat kamu. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Ayat-ayat 51 hingga 54. Kisah Bani Israel membuat patung anak lembu. Kisah Bani Israel membuat patung anak lembu dan menyembahnya semasa pemberian Musa alaihissalam untuk menepati perjanjian dengan Allah di atas bukit Tursina itu diceritakan dengan terperinci dalam surah Toha yang terdahulu turunnya di Makkah. Dan dalam surah ini, Al-Quran hanya mengingatkan kisah itu kepada mereka yang memang terkenal di kalangan mereka. Al-Quran mengingatkan mereka tentang kejatuhan akhlak mereka sehingga tergamak menyembah patung anak lembu sebaik saja Nabi mereka tidak ada. Sedangkan Nabi mereka itulah yang telah menyelamatkan mereka dengan nama Allah dari kuncu-kuncu Fir'aun yang telah menindas mereka dengan kejam. Al-Quran menerangkan hakikat kedudukan mereka dalam penyembahan patung anak lembu itu.
dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 51. Tiada yang lebih zalim dari mereka yang meninggalkan ibadat kepada Allah dan mengabadikan pesanan Nabi mereka kerana hendak menyembah patung anak lembu. Sedangkan Allah telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun yang memuja patung-patung anak lembu itu. Namun begitu, Allah telah memaafkan mereka dan mengurniakan kitab At-Taurat pada Nabi mereka, iaitu kitab suci yang mengandungi penerangan yang membezakan di antara yang benar dengan yang palsu, supaya mereka mendapat hidayah jalan kebenaran yang terang setelah mereka tersesat jalan. Ayat yang berikut menjelaskan betapa perlunya terdapat satu langkah pembersihan yang keras kerana tabiat yang runtuh dan kosong itu tidak dapat dibetulkan melainkan dengan tebusan dosa yang berat dan hukuman yang kasar, sama ada dari segi cara pelaksanaan atau dari segi hakikat. Dan kenangilah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu telah menzalimi diri kamu sendiri kerana perbuatan kamu menyembah patung anak lembu. Oleh itu, taubatlah kepada Allah, pencipta kamu, dan bunuhlah sendiri orang-orang yang bersalah dari kamu. Tindakan itu lebih baik pada kamu di sisi Allah, pencipta kamu. Bunuhlah diri kamu." Ya, ini hendaklah yang taat membunuh, yang derhaka untuk membersih diri masing-masing. Demikianlah menurut riwayat-riwayat mengenai tebusan dosa yang amat berat itu. Memanglah satu tugas yang amat sukar dan berat apabila seseorang itu diperintah membunuh saudaranya. Kerana ini bererti seolah-olah membunuh diri sendiri dengan kerelaan, tetapi samping merupakan hukuman tebusan dosa, ia merupakan suatu pendidikan untuk membetulkan tabiat mereka yang jatuh begitu rendah dan kosong itu. Tabiat yang tidak dapat melarang dan menahan satu sama lain dari kejahatan dan kemungkaran. Andainya mereka dapat menahan satu sama lain dari kemungkaran semasa pemergian Musa, itulah mereka tidak menyembah patung anak lembu. Dan oleh kerana mereka tidak dapat menahan satu sama lain dengan perkataan, maka hendaklah mereka menahan satu sama lain dengan mata pedang. Dan hendaklah mereka membayar cukai yang berat. Itu yang akan memberi manfaat dan didikan kepada mereka. Di sini mereka diselamatkan oleh rahmat Allah setelah menjalani pembersihan itu. Lalu Allah menerima taubat kamu, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Ayat 54. Pentafsiran ayat-ayat 55 hingga ayat 57. Tetapi Israel tetap Israel. Mereka mempunyai perasaan yang tebal, pemikiran yang bersifat kebendaan, dan mereka terlindung dari liku-liku alam gaib. Karena itu mereka tiba-tiba menuntut untuk melihat Allah secara terang-terangan. Mereka yang membuat tuntutan itu ialah kumpulan 70 orang, iaitu satu golongan yang terpilih dari kaum Bani Israel yang dipilih oleh Musa untuk menyertai beliau tempat perjanjian dengan Allah. Kisah perjanjian ini dihuraikan dengan terperinci dalam surah-surah Makkiyah sebelum ini. Dan mereka enggan beriman kepada Musa kecuali mereka dapat melihat Allah dengan mata kasar mereka. Di sini Al-Quran menghadapi mereka, iaitu kaum Yahudi di Madinah, dengan menyebut perkataan-perkataan kufur yang terbit dari datuk nenek mereka di zaman purba untuk mendedahkan sifat degil mereka yang lama yang serupa dengan kedegilan mereka yang baru terhadap Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Juga serupa dengan tuntutan mereka sekarang yang menuntut mukjizat-mukjizat dari beliau. Dan seterusnya serupa dengan hasutan mereka terhadap setengah-setengah orang Islam supaya menuntut pada beliau
mukjizat-mukjizat untuk memastikan kebenaran beliau. Dan kenangilah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah terang-terangan." Lalu kamu disambar petir dan kamu sendiri melihat peristiwa itu. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur, dan kami teduhkan kamu dengan payung awan, dan kami turunkan kepada kamu makanan dan burung salwa. Lalu kami menjemput kamu. Silalah makan makanan-makanan yang baik yang kami kurniakan kepada kamu. Bukannya kami yang mereka aniayakan, tetapi mereka lah yang telah menganiayakan diri mereka sendiri. Ayat 55 hingga ayat 57. Bagi mereka, tanggapan secara kebendaan yang kasar itulah satu-satu jalan untuk mengenal Allah. Atau boleh jadi itulah tabiat mereka yang degil dan suka menentang. Penindasan Firaun merosakkan jiwa Bani Israel. Bukti-bukti yang sedemikian banyak, nikmat-nikmat ilahi yang melimpah ruah dan nikmat kemaafan dan keampunan Allah semuanya tidak dapat mengubah tabiat Bani Israel yang kasar, yang tidak beriman, melainkan kepada perkara-perkara yang dapat disaksikan oleh panca indera mereka sahaja. Dan di samping itu, mereka terus berdekil, menentang dan enggan menerima dan enggan menurut perintah, melainkan di bawah tekanan, kesiksaan dan penindasan. Ini menunjukkan bahawa zaman penindasan yang dihayati mereka di bawah pemerintahan Firaun yang zalim dan kejam itu telah menyebabkan fitrah mereka mengalami kerusakan yang amat mendalam. Dan tiada faktor yang lebih parah merosakkan fitrah manusia dari penindasan yang diwujudkan oleh pemerintahan zalim yang berlanjutan dan berpanjangan masanya. Penindasan itu melembutkan kebaikan-kebaikan jiwa manusia, menghancurkan teras-teras nilai-nilainya dan menanamkan tabiat hamba dalam jiwa mereka. Akibatnya mereka menjadi hina dina di bawah tekanan penindasan dan memberontak apabila terangkatnya penindasan itu, dan menjadi angkuh apabila mereka berpeluang mendapat nikmat dan kekuatan. Demikianlah tabiat Israel di setiap zaman. Oleh sebab itulah mereka menunjukkan kekufuran dan kedegilan seperti ini. Dan kenangilah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah terang-terangan." Dan akibatnya mereka menerima balasan Allah terhadap kekufuran itu ketika mereka berada di atas Bukit Tursina di tempat perjanjian yang termaklum. Lalu kami sambarkan petir dan kamu melihat sendiri peristiwa itu. Ayat 55. Dan sekali lagi mereka diselamatkan oleh rahmat Allah, dan sekali lagi mereka diberi peluang hidup supaya mereka mengingati Allah dan bersyukur kepadanya. Dan di sinilah Allah mengingatkan mereka dengan nikmat itu. Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Ayat 56. Kemudian Allah mengingatkan mereka pula bagaimana Dia telah memeliharakan hidup mereka di padang pasir yang tandus dengan mengurniakan makanan-makanan yang cita rasa tanpa mereka berusaha dan berusaha payah, dan melindungi mereka dari bahan padang pasir dan kepanasan matahari yang membakar dengan tadbirnya yang maha halus. Dan kami teduhkan kamu dengan payung awan, dan kami turunkan pada kamu makanan dan burung salwa. Lalu kami menjemput kamu. Silalah makan makanan-makanan yang baik yang kami kurniakan kepada kamu. Bukannya kami yang mereka aniayakan, tetapi mereka lah yang menganiayakan diri mereka sendiri. Ayat 57.
Berbagai-bagai riwayat menerangkan bahawa Allah telah mengumpulkan awan-awan untuk memayungi dan meneduhi mereka dari kepanasan waktu tengah hari. Padang pasir tanpa hujan dan awan itu merupakan sebuah neraka yang amat panas. Dan apabila adanya hujan dan awan, udaranya menjadi lembut, menyihatkan badan dan jiwa. Begitu juga berbagai-bagai riwayat menyebut bahawa Allah telah memberkalkan kepada mereka makanan yang boleh didapati di atas pokok-pokok kayu. Rasanya manis seperti madu dan mengadakan mereka untuk mereka burung salwa yang boleh didapati mereka dengan banyak dan mudah. Dengan peneduhan awan dan bekalan makanan-makanan ini, mereka mendapat makanan-makanan yang baik dengan mewah dan tempat tinggal yang rehat. Allah telah mengurniakan makanan-makanan dan kedudukan yang baik pada mereka, tetapi adakah mereka bersyukur dan menerima hidayah? Kenyataan di akhir hayat ini membayangkan bahawa mereka telah bertindak zalim dan kufurkan nikmat-nikmat Allah dan mereka telah menerima akibatnya. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Bukannya kami yang mereka anyayakan, tetapi mereka telah menganyayakan diri mereka sendiri. Ayat 57. Pentafsiran ayat 58 hingga ayat 59. Ayat-ayat yang berikut terus menghadapi mereka dengan menjelaskan segala penyelewengan, maksiat dan kekufuran yang telah dilakukan mereka. Dan kenangilah ketika kami berkata, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah di sana apa sahaja makanan yang kamu suka dengan mewah, dan masuklah pintu kota raya dengan sujud kerana bersyukur, dan berdoalah, ya Allah, ampunkan kesalahan kami. Nescaya kami ampunkan kesalahan kamu dan kami akan tambahkan kurnia kami kepada para muhsinin. Ayat 58. Kemudian orang-orang yang zalim dari mereka telah menukarkan perintah kami ini dengan perkataan yang lain yang tidak diperintah pada mereka. Oleh itu kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bencana dari langit kerana perbuatan yang telah dilakukan mereka. Ayat 59. Setengah-setengah riwayat menjelaskan bahawa negeri yang dimaksudkan di sini ialah Baitul Maqdis, iaitu negeri yang Allah telah perintahkan Bani Israel supaya memasuki setelah mereka keluar dari Mesir, dan supaya mereka mengeluarkan kaum Amalikah yang mendiami negeri itu. Tetapi kaum inilah yang tidak berani dilawan oleh Bani Israel. Mereka berkata, wahai Musa, di negeri ini ada satu kaum yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami tidak akan memasuki sehingga mereka keluar darinya. Dan jika mereka keluar darinya, maka kami pasti akan memasukinya. Surah Al-Ma'idah ayat 22. Mereka berkata lagi kepada Nabi Musa AS mengenai mereka, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama kaum itu berada di sana. Oleh itu pergilah engkau bersama Tuhanmu memerangi mereka dan kami tetap menunggu di sini. Surah Al-Ma'idah ayat 24. Oleh sebab itulah Allah menghukumkan hidup mereka mengembara di padang pasir selama 40 tahun sehingga lahir satu generasi baru di bawah pimpinan Yusha ibn Nun yang berjaya menawan negeri itu dan memasukinya. Sepatutnya mereka memasuki negeri itu dengan sujud pada Allah seperti yang diperintahkan kepada mereka sebagai menunjukkan rasa kerendahan diri dan tunduk pada Allah serta memohon, ya Allah, gugurkanlah dosa kami dan kurniakanlah ampunan kepada kami. Tetapi mereka telah memasuki negeri itu dengan cara dan permohonan yang berlainan dari cara dan permohonan yang diperintahkan kepada mereka. Ayat yang berikut menghadapi mereka dengan menyebut peristiwa yang tercatat di dalam sejarah mereka itu. Ia termasuk di dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas zaman Musa AS. Al-Quran mengambil kira seluruh sejarah Bani Israel sebagai satu unit sejarah sahaja.
Sejarah lama mereka sama dengan sejarah barunya, dan sejarah tengahnya sama dengan sejarah awal dan sejarah akhirnya. Semuanya menggambarkan pemberontakan dan penderhakaan terhadap Allah dan penyelewengan dari jalan yang benar. Apa sahaja peristiwa yang dibicarakan oleh Al-Quran, maka peristiwa itu adalah satu peristiwa yang memang diketahui mereka. Di samping itu, Al-Quran mengingatkan mereka dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam pengetahuan mereka. Allah telah menolong mereka, lalu mereka berjaya menakluki sebuah negeri yang tertentu dan menyuruh mereka supaya memasuki dengan keadaan rendah diri dan berdoa memohon kepada Allah mengampunkan mereka dan menggugurkan dosa mereka. Allah juga telah berjanji untuk mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka dan menambahkan limpah kurnia nikmatnya kepada para muhsinin. Tapi mereka telah melanggar semua perintah itu seperti kebiasaan kaum Yahudi. Kemudian orang-orang yang zalim dari mereka telah menukarkan perintah kami itu dengan perkataan yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ayat 59. Al-Quran hanya menyebut golongan mereka yang zalim sahaja. Ini boleh jadi segolongan mereka sahaja yang bertindak menukarkan perintah itu dan melakukan perbuatan yang zalim, atau boleh jadi Al-Quran menyifatkan seluruh mereka sebagai zalim belaka kerana perbuatan itu dilakukan oleh seluruh mereka. Oleh itu kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bencana dari langit kerana perbuatan yang telah dilakukan mereka. Ayat 59. Kata-kata ar-riz bererti azab atau bencana, dan ar-fusuq bererti perbuatan yang menentang, menyeleweng dan menderhaka. Ini adalah satu dari tindakan-tindakan penyelewengan Bani Israel. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.